Jendela Antarabangsa 2014 dimulakan dengan lawatan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia dan 3 negara Asia Pasifik dilihat sebahagian daripada satu agenda besar Amerika Syarikat di Asia Pasifik. Pada masa sama, China sedang pesat bangkit dan sekutu-sekutu di Asia Pasifik berdepan masa depan yang sukar. Hal ini mungkin kurang dirasakan di Malaysia disebabkan kedudukan Malaysia yang agak jauh dari China dan kejayaan pemerintah mengimbangi hubungan dengan kedua-dua kuasa Amerika Syarikat dan China dalam mengemudi hubungan luar negara. Tragedi pesawat MH370 telah merapatkan lagi Malaysia dengan Amerika Syarikat dan menampakkan keperluan terhadap kemampuan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana tentera Amerika Syarikat di rantau Indo-Pasifik. Mengulangi dan menegaskan apa yang ditunjukkan melalui tsunami 2004 dan taufan di Filipina hujung tahun lalu. Malaysia menjadi satu-satunya negara Islam dalam siri lawatan Obama kali ini. Kehadiran Obama juga menuntut pemerhatian terhadap isyarat-isyarat penting lain, khususnya melibatkan agenda liberal, kebebasan termasuk penyebaran demokrasi yang menjadi tonggak dasar luar Amerika Syarikat. Daripada Presiden Amerika Syarikat, kita beralih ke negara jiran. Joko Widodo menjadi Presiden baru Indonesia yang ke-7. Joko yang mesra dengan panggilan Jokowi mengambil alih pentadbiran daripada Susilo Bambang Yudhoyono yang tamat tempoh selama 2 penggal. Jokowi menewaskan Prabowo pada pilihan raya Presiden Julai lalu. Widodo yang sebelum ini Gubernur Jakarta memenangi pilihan raya Presiden pada Julai lalu dengan kelebihan 53% undi. Bekas jurujual perabot itu mencatat sejarah kerana menjadi presiden pertama yang bukannya berasal daripada golongan ahli politik terkenal, ahli perniagaan dan ketua tentera elit negara itu. Lagi mengenai Presiden, pemimpin Mesir yang digulingkan, Hosni Mubarak, ditahan di rumah selepas 2 tahun di penjara. Hosni dibebaskan selepas rayuan seorang peguamnya yang mengendalikan dakwaan rasuah terhadap Presiden yang digulingkan pada 2011 selepas 30 tahun memerintah Mesir. Sejurus dibebaskan, Hosni ditempatkan di sebuah pusat perubatan tentera antarabangsa di Kahirah dengan kawalan pihak berkuasa. Pembebasan itu mencetuskan ketegangan baru di kalangan penduduk yang sudah berpecah belah. Ia juga akan menaikkan kemarahan terhadap kerajaan yang disokong tentera dan dakwaan Ikhwanul Muslimin bahawa rampasan kuasa tentera bulan lalu terhadap Presiden Muhammad Mursi adalah langkah ke arah mengembalikan rejim lama. Lain pula kisahnya di Korea Selatan. Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hong-won meletak jawatan atas bertanggungjawab terhadap insiden feri karam yang menyebabkan 300 orang terkorban. Seoul, feri penumpang terbesar karam bersama 476 penumpang, kebanyakannya daripada mereka kanak-kanak sekolah dalam perjalanan menuju ke selatan Pulau Peranginan Jeju pada 16 April lalu. Kerajaan Korea Selatan bersama semua jabatan rasminya telah dikritik hebat akibat nahas itu dan pengendalian operasi menyelamat. Mahkamah Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara 36 tahun ke atas Kapten Feri Seoul yang karam namun melepaskannya dari tuduhan menyebabkan kematian 304 orang yang maut dalam kejadian itu. Pada 2014 juga, dunia kehilangan seorang pemimpin yang amat dikagumi dan disifatkan kehilangan sejagat. Bekas Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela meninggal dunia di kediamannya di Johannesburg selepas sekian lama menghidap penyakit paru-paru. Pejuang anti-apartheid itu berusia 95 tahun. Kematian Mandela diumumkan oleh Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Perjuangan Mandela menentang dasar apartheid iaitu undang-undang yang membezakan kedudukan antara masyarakat kulit putih dan hitam di Afrika Selatan bermula pada 1948 hingga 1991. Cabaran di depannya dalam memperjuangkan nasib masyarakat kulit hitam akhirnya berbaloi apabila beliau dilantik sebagai Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan selepas memenangi pilihan raya umum 1994, tahun yang dianggap sebagai pengakhiran kepada apartheid.